Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 1. Hari ini kita nak habiskan bab 1. Cikgu akan bincangkan bab 1.6 dan 1.7. Okey. Jadi bersama kamu kalau boleh ada buku teks lah. Muka surat 33. Sekarang ni kalau tak ada tolong dengar betul-betul penerangan cikgu. Okey. Bab 1.6 ialah langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Okey, dalam kemahiran proses sains yang cikgu tahu kamu sudah belajar pun dalam topik sains di sekolah rendah, terdapat 12 kemahiran proses sains. Ingat, ada 12 semuanya. 12 kesemuanya. Okey, ada kemahiran proses sains yang kamu dah belajar. Kalau kamu tak ingat, cikgu peringatkan sekarang, di mana kita ada memerhati, mana kita tengok saja. Kita tengok dulu, bukan tengok saja, tengok dulu. Lepas tu kita ada kemahiran mengelas, mengukur dan menggunakan nombor. Biasalah sains dengan matematik memang lebih kurang kena guna. Membuat inference. Kalau membuat inference ni maksud dia membuat kesimpulan awal. Selalunya ada ayat kerana. Kita nak beritahu kenapa benda tu terjadi. Lepas tu kita ada meramal, berkomunikasi tu menggunakan jadual ke menggunakan graf. Lepas tu menggunakan penghubungan ruang dan masa, mentafsir data daripada graf. Kita boleh tengok graf tu, kita boleh baca graf, tapi sekarang tak boleh baca lagi lah, tak belajar lagi kan. Okey, ni bagi tahu dulu. Mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah. Kita ada 3 jenis pemboleh ubah yang kamu perlu tahu, iaitu yang pertama pemboleh ubah manipulasi, yang kedua pemboleh ubah bergerak balas, yang ketiga pemboleh ubah yang dimalarkan. Ingat 3. Kemudian membuat hipotesis, iaitu membuat ramalan awal. Selalunya ada perkataan semakin banyak yang ni, semakin tinggi ini. Nanti kita akan bincangkan dengan lebih mendalam. Kemudian kemahiran mengeksperimen. Jadi kesemuanya ada 12. Okey. Kita buka ke muka surat seterusnya, di mana kita akan belajar mengenai kaedah saintifik. Okey, kaedah saintifik di sini, apa maksud kaedah saintifik? Ialah kaedah sistematik. Sistematik tu maksud dia teratur. Ada aturan dia, ada arrangement dia. Okey, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sains. Masalah banyak. Kita nak selesaikan secara saintifik. Okey, jadi di sini ada 9 langkah. Tadi ada 12 kemahiran proses sains, sekarang langkah pula ada 12 nak selesaikan masalah. Jadi yang pertama kita nak tengok dulu masalah apa. Contoh di sini ada seorang kakak ni menumpahkan air, dia tertumpah air, biasalah. Dia silap kan. Jadi dia nak bagi kering, dia nak serapkan air, dia nak lap air tu, nak guna apa? Dengan cepat, dia nak cepat. Jadi masalah dia nak lap air. Dah selesai mengenal pasti masalah, langkah kedua ialah membina hipotesis. Hipotesis tu ialah ramalan awal, penerangan awal tentang fenomena yang ingin dikaji. Contohnya di sini ada seorang lelaki datang bawa tisu dan kain. Agaknya perempuan ni pakai tisu. Lelaki ni bawa kain, dia terus kata, "Tuala kain ni serap air lagi banyak daripada tisu." Dia pandai-pandai bercakap macam tu. Bila dia pandai-pandai bagi tahu perkataan tu, ayat tu sebenarnya ialah hipotesis. Saintifiknya dia telah membuat hipotesis kain dia tu menyerap air lebih banyak daripada tisu. Betul ke salah tak tahu lagi. Janji dia dah buat ramalan dah. Perempuan tu dah buat muka terkejut. Dia pun tak tahu betul ke kan. Okey. So dia telah membuat hipotesis. Yang ketiga, mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah dia ada 3 tadi cikgu cakap. Manipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Dekat sini pun ada tulis. Manipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Manipulasi untuk eksperimen ni, untuk kaedah kesihatan kita ni, ialah jenis kain yang digunakan. Manipulasi ialah berubah-ubah dan banyak. Okey, contohnya dekat sini ada tisu, ada kain. Itu adalah pemboleh ubah manipulasi. Kalau contoh kau nak tambah kertas, tak ada apa pakai kertas. Nak check kertas serap banyak ke tak, boleh. Nak guna spine, tambah, boleh. Benda tu kita boleh adjust. Manipulasi ialah benda yang tukang buat eksperimen tu yang adjust. Okey. Tapi dalam eksperimen dia pakai 2 saja, tak ada masalah.
Nak tambah boleh, nak maintain pun boleh. Okey, kalau yang bergerak balas pula ialah serapan air tu. Berapa jumlah air yang diserap. Yang tu kita tak tahu lagi. Kena check dulu. So, nanti kita akan check serap air tuala banyak ke, serap air ke tisu banyak. Yang dimalarkan ialah kalau untuk eksperimen ni ialah jumlah air yang tumpah tu. Tak boleh lah ubah kan. Tak boleh lah set lagi tambah pula. Bila guna tisu tambah pula air. Tak boleh lah. Dia kena maintain. Ada benda dalam eksperimen kita kena tetapkan nilai dia. Sama je sepanjang eksperimen. Tak boleh ubah dah. Kalau tadi kain kita ubah. Okey. Kemudian langkah keempat ialah merancang eksperimen. Lepas kita dah tengok dah boleh ubah. Kita dah ada masalah. Kita tengok hipotesis. Kita nak plan eksperimen. Nak pakai radas apa. Nak pakai alat apa. Contoh nak guna jam randik ke, nak guna bika ke, nak guna tabung uji, tu kita plan. Selepas dah plan, nombor 4, kita dah plan, jalanlah eksperimen tu. Okey, jalan tu dengan langkah-langkah yang berjaga-jaga supaya kita dapat data yang tepat. Tak mau main-main sepanjang eksperimen. Penat je kalau buat eksperimen. Dan juga kita kena berhati-hati untuk mengelakkan kecederaan ataupun kemalangan. Jadi kita nak check tengok. Nak check hipotesis betul tak tadi awak kata tuala tu lagi cepat. Jadi macam mana nak check lepas dah jalan eksperimen? Kita kumpul data. Di sini ada kumpul data. Okey, tengok kumpul data. Nampak cara dia kumpul data? Dia perah lah kain tadi. Mengumpul data dilakukan secara berhati-hati dengan menggunakan alat yang sesuai. Dan tolong kira ralat rawak dengan ralat sistematik. Kita dah belajar dah pasal ralat. Ralat ni maknanya error, maknanya kesalahan. Kalau alat kita tu ada tersilap, kita kena pakai tukar alat. Kalau kita ni main-main, jangan main-main untuk mengurangkan ralat, error, kesilapan. Kena belajar dulu, buat betul-betul. Dengar arahan cikgu betul-betul, baru boleh buat. Okey. Kemudian kita perlu ulang mendapatkan ukuran kita tu secara 3 kali bacaan. Kena buat 3 kali ni. 3 kali. 3 kali. Sekurang-kurangnya 3 kali lah. Banyak sangat pun mengambil masa pula. Yang ngam dia okey 3 kali untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat. Okey. Kemudian lepas dah kumpul data, kita nak tafsir data. Selalunya tafsir data ataupun menganalisis data kita menggunakan graf ataupun jadual. Okey. Benda ni boleh digunakan untuk menafsir data kita tu. Contoh di sini kertas tisu air dia 10 cm padu. Yang kain lagi banyak. Nampak? Tengok pun boleh tahu dah. Tak payah orang cerita. Yang ni tadi kita save data dalam jadual. Yang di sini kita boleh gunakan jadual untuk merekod data. Tapi untuk nak tafsir kita boleh guna graf. Contoh di sini nampak jelas. Confirm dah kata kain serap air lagi banyak. Nampak tak dekat sini? Banyak lagi daripada tisu. Dekat gambar ni pun boleh nampak juga. Dekat gambar ni pun nampak dah sebenarnya. Cuma yang kat sini tak ada nilai. Tak tahu, kata banyak sikit. Kalau untuk yang ni dah ada nombor dah. Dah tahu kata sini 20 cm padu. Yang ni 10. Jadi confirm dah kain serap air lagi banyak. Maka kita boleh buat kesimpulan seterusnya. Di mana kita simpulkan bahawa hipotesis diterima atau tolak. Tadi hipotesis kita yang ni kan. Tuala kain menyerap air lebih banyak. Jadi sekarang ni tak terima ke nak tolak? Terimalah, pasal betul lah. Tadi dia kata kain serap air lagi banyak. Dah dibuktikan secara saintifik. Tak ada mega agak dah. Tadi agak, sekarang dah confirm dah. Okey, bila saintifik tu maknanya confirm. Okey, jadi lepas dah siap, kita buat laporan. Ini ada contoh laporan di muka surat seterusnya. Yang ni apa yang perlu ada lah. Ini ialah apa yang perlu ada dalam laporan kita. Okey. Muka surat seterusnya. Kita tengok apa dia cara penulisan dia. Okey, ini contoh eksperimen nak mengkaji panjang bandul dengan nilai lama masa ayunan dia. Okey, di sini masalah dia ialah bagaimana panjang bandul mempengaruhi masa ayunan. Bandul tadi, lepas tu ada bandul. Kita nak tengok dia berayun macam boyan tu. Okey. Contoh. Macam ni. Ni. Kalau lah ni bandul kan. Tengok dia berayun. Banyak tak dia ayun? Kalau dia panjang, tadi tu panjang, ayun. Ayun lagi. Panjang lagi,
ayun lagi. Jadi masalah nak tengok dia ayun lama ke tak. Jadi hipotesis kat sini, semakin panjang bandul tu, tali bandul tu, semakin panjanglah tempoh ayunan dia. Ayunan tu yang ni, yang pusing ni, yang pusing sini. Ni. Betul tak? Kita boleh agak lah, lagi panjang tali ni, lagi lama lah ayunan dia. Kita guna jam randik dalam tu nak check. Jadi kita tengok tujuan dia nak mengkaji hubungan panjang dengan tempoh ayunan. Kemudian kita boleh lukis susunan radas. Ini kat sini ada hipotesis, tak ada masalah. Lepas tu kita nak mengawal pemboleh ubah. Apa pemboleh ubah di sini? Panjang bandul. Kenapa panjang bandul? Sebab kita ubah. Mula-mula kita buat 10 cm, lepas tu kita buat. Semakin lama semakin panjang, semakin lama semakin panjang, berubah. Okey, bergerak balas pula ialah masa untuk 10 ayunan. Kita guna jam randik, check. Check. 20 cm berapa pula? Jadi yang dimalarkan kat sini ialah bandul lah. Tak boleh lah ubah dah lah bandul. Tak boleh lah yang masa 10 pakai bandul kecil, masa 20 pakai bandul besar. Macam tu tak akan dapat keputusan yang tepat. So yang maintain kat sini, yang dimalar tu maksudnya maintain kat sini ialah jisim bandul dan juga sudut ayunan. Sudut ayunan tu tak boleh. Yang pertama tarik banyak sangat. Yang kedua tarik pendek. Dia contohnya kalau orang tu dia tarik macam ni je. Okey. Yang kedua pun dia tarik. Bila dia panjang sini pun dia tarik macam ni. Tak boleh yang pertama tarik macam ni. Dia sama sudut ayunan dia tu. Okey. Kemudian kita ada bahan radas yang kita rancang. Bahagian perancangan dan menjalankan eksperimen. Itu langkah 4 dan langkah 5 tadi dalam page sebelum ni. Lepas tu prosedur kita kena rancang. Bandul yang panjang digunakan 20 cm. Yang ni cara dia. Dah dapat keputusan, kita boleh recordkan. Nampak recordkan dalam jadual. Masa 20 cm, cubaan pertama 91 saat. Lepas tu buat 3 kali. Nampak ada cubaan 1, cubaan 2, cubaan 3 kali. Lepas tu kira purata. Ambil 3 bacaan ni bahagi 3. Baru dapat keputusan yang tepat. Buat pula 20 cm, 30 cm. Sama, 3 kali bacaan, ambil purata. Purata tu ialah ambil 3 bacaan, tambah bahagi 3. Okey. Maknanya kita nak dapatkan purata dia, mean dia. Okey, lepas tu lepas dah habis dah ni kita boleh lukis dalam graf. Kalau graf ni kita boleh baca dah, nampak semakin panjang bandul, ni bandul kan. Ni bandul. Kemudian boleh tampak masa belah sini graf ini selalunya ialah yang manipulasi. Yang ini selalunya